I learned here. Foreigners have a value just like a dog only. They are not murderer. They are not criminal. They are just undocumented. Coronavirus COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan PKP. COVID-19. Coronavirus. Baru-baru ini, seorang lelaki warga Bangladesh telah menyinggung perasaan rakyat di negara ini menerusi kenyataannya kepada media antarabangsa Al Jazeera atas dakwaan perkauman terhadap warga asing ketika COVID-19. Laporan yang bertajuk Lock Up in Malaysia Lockdown berdurasi 25 minit 50 saat itu juga tidak tepat sama sekali, mengelirukan serta terpesong daripada keadaan sebenar ketika Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Pemuda Bangladesh yang sudah 4 tahun menetap di Chowkit, Kuala Lumpur itu mencetus rasa kurang senang rakyat Malaysia selepas mendakwa dia tidak dilayan dengan baik ketika Perintah Kawalan Pergerakan yang lalu. Paparan skrin temu ramah tersebut kemudiannya menjadi viral dan rata-rata warganet menyilar tindakan warga asing tersebut yang dilabel sebagai kacang lupakan kulit. Saya mula-mula salute Malaysia Perjahan. Sebab dia jaga yang betul-betul. Negara saya sendiri pun tak ada jaga macam ini. Dia bagi makan, air, semua dia kasih. PKP bulan puasa dia pagi pukul 3. Dia sahur dia kasih makan, nasi goreng ada, nasi biryani pun ada, nasi minyak ada, ayam goreng ada, ayam sambal ada, ikan ada, air botol kasih dia. Siapa nak kasih air botol? Siapa nak bagi makan? Duduk kita 2 bulan sini. Satu hari pun dia bukan tak ada kasih punya. Mesti dia kasih. Ngam-ngam time dia bawa. Datang naik atas, kotor pintu dia kasih. Kadang-kadang kita turun pun ada angkat. Tak ada cukup pun kita turun, mesti ada depan sini, lebih. Lebih pun ada, kita turun bawah lagi angkat pergi makan. Ada air botol. Semua dia kasih, semua dia jaga. Immigration memaklumkan lelaki yang dikenali sebagai Raihan Kabir 25 tahun adalah individu yang dipercayai terbabit dalam dokumentari berkenaan dan dikesan membuat pelbagai dakwaan palsu berhubung layanan pihak berkuasa Malaysia kepada pendatang tanpa izin ketika negara ini menguatkuasakan PKP memerangi penularan COVID-19. Dokumentari agensi berita itu mendapat cemuhan rakyat yang menyifatkannya sebagai tidak benar dan berniat jahat. Dia tak ada betul punya orang. Dia satu orang punya pasal, semua orang kena macam ini. Kalau saya pun kalau nampak mesti kena pukul dengan dia. Dia jahat, memang jahat. Dia ni orang Bangladesh, memang dia. Kalau kena dia putus-putus kasih kau taruh satu kali, lain kali kalau nak buka mulut mesti dia orang mau takut. Dia orang punya perangai macam ini. Datang sini cari duit. You datang sini cari duit, dia orang kasih you jaga macam ini, lagi you mau perlingan dia orang buat apa? Kasih bunuh diri dia. Bodoh punya orang. Tapi dia cakap tak betul lah. Dia cakap tak ada makanan pun tak bagi. Ini tak betul dia cakap. Okey, dia tak suka itu Malaysia. Dia baliklah. Saya tak suka, saya baliklah. Tak payahlah cerita itu dalam Malaysia. Bukan ini saya punya negara. Tak boleh macam itu. Menerusi temu ramah bersama Al Jazeera, pemuda Bangladesh tersebut seolah-olah menggambarkan kerajaan Malaysia melayannya dengan kejam kerana tidak mengindahkan permintaan untuk bertemu rakan-rakan di luar. Ada juga yang menganggap pendatang tanpa izin parti itu tidak berterima kasih kepada kerajaan yang telah menyelamatkan nyawanya daripada menjadi mangsa virus pandemik COVID-19. Dan kami sebagai warga negara Indonesia yang ada di Malaysia melihat bahwa Malaysia telah melaksanakan pencegahan penyebaran COVID ini dengan sangat baik sekali. Pemirsa, salah satu menteri di Malaysia memberikan bantuan beras 5 ton untuk warga negara Indonesia yang terdampak pemberlakuan isolasi nasional di Malaysia. Nah, ini yang kami salut dengan Malaysia. Ya, ketika mau melindungi Malaysia, dia tidak hanya melihat bahwa hanya warga negaranya saja yang dilindungi, tetapi juga sangat prihatin dan melayani warga negara asing dengan cara prikemanusiaan. Ya, dia lihat warga negara asing di tempat yang zona merah, ya, tetapi juga diperiksa sama dengan warga negara Malaysia. Tidak ada pemisahan. Bahkan warga negara Indonesia ya, yang kena positif sekalipun ditempatkan di tempat yang sama dengan warga negara Malaysia dengan pelayanan yang sama. Ya, jadi kami berterima kasih. Menurut kaki tangan kesihatan yang bertugas, setiap individu yang berada di dalam kawasan PKPD menjalani ujian swab termasuk warga negara bagi memastikan mereka bebas dari wabak berkenaan selain mengenal pasti mereka yang bergejala.
Al Jazeera perlu meminta maaf kepada rakyat Malaysia atas dakwaan perkauman terhadap warga asing ketika COVID-19 kerana ia jelas tidak wajar dan juga mengelirukan. Kami kasih makanan seperti rakyat Malaysia dengan sudu dan garpunya. Bukti yang paling yang kami jumpa, garpu itu disimpan dan dipatahkan. Yang itu diguna pakai untuk senjata. So juga ada jugalah, kami juga kami membekalkan mereka alat pembersihan diri, sabun, shampoo, ubat gigi dan berus gigi. Kami tak terfikir yang berus gigi itu boleh ditajamkan. Berus gigi boleh dijadikan sebagai senjata. Tapi dari segi pendapat orang awam, berus gigi adalah satu kehendak peribadi yang diperlukan oleh pesakit. Contoh yang kedua, yang paling hampir dengan kita semasa menjaga pesakit ini, besi di bahagian katil. Mereka boleh jadikan besi di katil ini adalah sebagai satu alat untuk mereka merusuh. Mereka tidak ada satu solution yang mengatakan mereka ni akan satu masa dihantar pulang. Jadi mindset mereka ni mendapati mereka susah untuk dihantar pulang dan mereka akan cuba melakukan sesuatu di luar kawalan mereka bagi mendapatkan perhatian. Salah satunya perhatian daripada kedutaan. Tindakan media antarabangsa itu menuduh kerajaan bersifat rasis juga tidak benar kerana apa yang dilakukan adalah berdasarkan undang-undang. Tuduhan mengurung pendatang asing tanpa izin parti juga tidak benar sama sekali. Orang asing yang datang ke Malaysia, mereka mempunyai peraturan-peraturan mereka tahun 2003. Dan ini melindungi semua tahanan-tahanan yang masuk ke dalam pusat tahanan. Jadi bagi saya, tuduhan yang dilakukan oleh saudara kita adalah tidak berasas sama sekali. Yang dikatakan mengasari ni bagi saya bukan istilah kasar. Kita bertindak dari segi tegas. Ketegasan tu perlu ada bagi badan beruniform, terutamanya Jabatan Imigresen yang kita fokuskan ini. Segala bentuk tindakan yang diambil terhadap pendatang asing tanpa izin parti di negara ini adalah atas keperluan keselamatan dan kesihatan negara. Semua negara di dunia tidak akan membiarkan parti bebas tanpa kawalan, terutama ketika berdepan wabak termasuk pandemik COVID-19. So jadinya kami sangat penat ketika itu kerana kami perlu bertugas tanpa rehat. Contohnya lah ya, ada pegawai kami, jururawat kami yang datang daripada yang jauh-jauh ni, mereka sendiri ada anak kecil berumur 3 bulan. 3 bulan mereka tak balik. Yang duduk di Selangor walaupun dekat, satu, mereka takut jika mereka membawa jangkitan kepada anak mereka. Mereka takut bawa jangkitan kepada orang tua mereka. So, mereka tinggal di penginapan yang disediakan selama 3 bulan. Saya selalu kata dengan pasukan kami, ialah taruhan kami adalah nyawa kami bila kami masuk. Sebab penempatan pesakit di MAIP sini adalah 100% pesakit positif. Jadi bila kita masuk, jika PPE kami tidak berfungsi sepenuhnya, jika berlaku rusuhan dan sebagainya, hanya perlu mask kami dibuka, kami dah boleh jadi positif. Dan mungkin keluarga tak akan jumpa kami balik lagi. Dakwaan yang dilihat berniat jahat berkenaan tidak berasas kerana Malaysia memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan untuk menyelamatkan orang ramai daripada virus dengan kepakaran barisan hadapan yang turut menyediakan pelbagai jenis ubat-ubatan tanpa mengira status warga negara. Pesakit yang datang ke MAIP, mereka datang saja bukan dengan COVID. Tim parti yang 60% ini datang dengan skabis, iaitu kudis buta. Kami jururawat, selepas mereka dibawa oleh pegawai imigresen ke tandas, selepas mereka mandi, kami sapukan ubat di badan mereka. Kami, we have our oath, to treat all patients regardless of their background. Pangkat, bangsa, warna kulit, no. We treat everyone the same. Jadi malahan terus terang saya cakap, pesakit-pesakit parti ni ada orang kata apa, extra from us. So the moment masuk ke kita, kita ada SOP kita. Semua pesakit COVID kita kena buat baseline investigation. Kita kena cek darah, kita kena buat chest x-ray, x-ray dada. Jadi dari situ kita koreklah semua penyakit-penyakit yang not been treated before, and we give treatment. Kita tak abaikan diorang. We give the best treatment for them. Kita tak boleh abaikan sebab
itu melibatkan nyawa, melibatkan kesihatan. Stres tu memang ada, tapi kita sebagai pegawai perubatan memang kita telah dilatih daripada awal bagaimana kita nak cope dengan keadaan stres ni lah. So stres dari segi pengurusan pesakit COVID-19 di sini adalah berkaitan dengan volume pesakit. Okay? Kadang kita pada awal tu kita nampak macam bilangan pesakit tu sedikit, tapi dalam split second itu boleh bertambah sehingga 300, 400, 500. Jadi setiap hari tu cabaran dia adalah macam mana kita nak deal dengan pesakit dan kita nak menguruskan resource kita yang ada kat sini, dan kita kena arrange berperingkat dan dengan perancangan yang teratur lah. Kecewa dengan laporan media antarabangsa berkenaan menyatakan selama bertahun-tahun pekerja asing telah melakukan kerja berbahaya dan kotor untuk Malaysia adalah jelas berniat jahat. Saya sedih, marah pun ada, because we have given the best. Okay, we treat them as human. We give them basic necessity, okay, food, clothes, shelter, okay, and then on top of that we give them treatment. Tak ada beza dengan manusia lain. Okay, kemudahan asas yang diperlukan oleh seorang manusia kita dah bagi. Perkara itu tidak benar dan tidak berasas dan tak bertanggungjawab. Kita tak tahu latar belakang dia, sama ada dia ni parti atau dia ni penjenayah. Tapi yang kita tahu dalam aspek kesihatan ni, kita akan rawat dia sebagai sebahagian daripada keluarga kita. Kerajaan Malaysia juga sedia upaya melakukan langkah saringan kepada semua demi mengekang penularan wabak tersebut. Biarpun berada dalam tekanan dengan pertambahan kes setiap hari dalam tempoh PKP, bagi Barisan Hadapan tiada beza pangkat, bangsa atau warna kulit untuk melalui proses saringan dan rawatan COVID-19. Bermula seawal bulan Jun, di mana bila industri mula dibuka, kita dapati ramai warga asing yang dikesan untuk kita saring. Terutama sekali mereka yang selama ini bila kita adakan MCO ataupun perintah kawalan pergerakan, mereka duduk di rumah, mereka tak keluar. Jadi bila duduk di rumah, bila mereka duduk di rumah, maka belum dapat lagi terkesan. Tetapi selepas perintah kawalan pergerakan dipanggil bersyarat, maknanya kita benarkan industri untuk mengambil mereka bekerja, maka warga asing ini pun dapat terkesan. Dan tumpuan warga asing yang paling ramai ialah di Lembah Kelang, iaitu di Selangor dan di wilayah Persekutuan, dan juga kawasan-kawasan yang kita dapati banyak industri-industri lah untuk digerakkan. Pada hari ini kita dapat kesan seramai 2,586 kes warga asing yang positif yang kita rawat dalam hospital dan fasiliti kesihatan kita lah. Daripada 2,586 tu yang positif COVID-19, itulah mereka yang telah kita saring seramai hampir 60,000 orang pekerja asing atau warga asing yang berada dalam negara kita. Kebajikan golongan itu sebenarnya terpelihara di negara ini sehingga menyebabkan Malaysia dianggap sebagai syurga buat parti yang menyaksikan beratus-ratus warga asing cuba menceroboh masuk sempadan negara setiap hari untuk mencari rezeki. Untuk itu kita tidak membezakan sesiapa juga dalam negara kita yang terkesan COVID-19, sama ada mereka warga asing atau tidak. Dan kita bermurah hati sebenarnya memberikan perkhidmatan secara percuma kepada mereka tanpa bayaran. Dan ini melibatkan kos yang tinggi dan ia sebenarnya ditanggung oleh kerajaan sepenuhnya. Kerajaan Malaysia mewajibkan pekerja asing di semua sektor menjalani saringan kesihatan COVID-19 iaitu swab test untuk mencegah penularan wabak pandemik itu. Ia meliputi semua sektor sama ada komersial, kilang, pembinaan, kedai makan dan sebagainya sebagai langkah pencegahan. Tapi bagi kes positif yang kita lihat, semua dirawat tanpa kira bangsa, tanpa kira warga asing ke warga tempatan ke, kita rawat mereka sehingga berjaya. Dan hari ini jumlah kita dapati dirawat di hospital, kadar kesembuhannya yang saya rasa gembira ialah 97%. Satu kejayaan besar untuk negara kerana kadar kesembuhan tinggi dan kadar infektiviti atau jangkitan makin menurun. Kita juga telah pun memberikan
peningkatan dalam aspek penyediaan peralatan di hospital, seperti katil-katil yang perlu disediakan, jumlah alat bantuan pernafasan seperti ventilator. Kita mempersiapkan ubat-ubatan yang diperlukan untuk merawat COVID-19, dan juga human resource ataupun sumber manusia itu sendiri, seperti doktor, nurse, pegawai penolong perubatan, farmasi, sampai attendant dan juga juru pulih anggota, dan juga doktor gigi, dan juga pegawai kesihatan awam, yang mana gunakan sepenuhnya kapasiti yang ada di hospital untuk merawat pesakit COVID. Selain daripada menyediakan jumlah atau bilangan makmal yang mencukupi, dengan kerjasama semua pihak, daripada pemimpin tertinggi negara yang amat berhormat Perdana Menteri sampailah mereka yang menjadi frontliners kepada diri mereka sendiri. Inilah sebenarnya satu hakikat bagaimana Malaysia dapat mengawal dan juga mengatasi COVID-19 daripada tak rapat dikawal. Kesiapsiagaan awal, pengalaman menghadapi wabak, tindakan segera menaik taraf kemudahan kesihatan, kecekapan pelaksanaan ujian saringan dalam kapasiti besar selain pasukan perubatan yang cekap adalah sebahagian faktor yang membawa kejayaan kepada Malaysia dalam mengawal penularan wabak COVID-19. Malaysia hari ini telah pun diiktiraf berjaya menguruskan wabak COVID-19 dan dikatakan antara negara yang amat berjaya di dunia. Tindakan drastik kerajaan menghadkan pergerakan orang ramai serta menutup pintu masuk antarabangsa adalah bagi memberi ruang kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk meningkatkan kapasiti kesihatan awam, makmal, klinik kesihatan dan hospital, seterusnya meratakan lengkung COVID-19. Pada masa yang sama, KKM juga bertindak agresif di lapangan untuk terus mengesan, menguji, mengasingkan dan merawat kes-kes COVID-19 di hospital. Rakyat tanpa mengira perbezaan kaum, warna kulit dan status sosial telah sama-sama membantu dan melindungi antara satu sama lain sehingga Malaysia berjaya mengatasi krisis pandemik berkenaan.